Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan perlawanan Liga Perdana Inggeris. Luton tewas 3-2 kepada pasukan Chelsea. Aston Villa menang 3-2 ke atas pasukan Burnley. Crystal Palace menang selesa 3-1 ke atas pasukan Brentford. Manchester City menang mudah 2-0 ke atas pasukan Sheffield United. Pasukan Wolves berjaya atasi pasukan Everton dengan keputusan 3-0. Nottingham Forest berjaya malukan pasukan Manchester United dengan jaringan 2-1. Dan berikut adalah kedudukan semasa Liga Perdana Inggeris. Jaringan awal bantu Chelsea raih kemenangan. Pada aksi yang berlangsung di Kenilworth Road itu, Chelsea telah mendominasi permainan berbanding pasukan tuan rumah daripada whistle permulaan dibunyikan. Hasilnya, anak-anak buah Mauricio Pochettino itu berjaya mendahului perlawanan menerusi tendangan kaki kiri pemain tengah mereka iaitu Cole Palmer seawal minit ke-12. Luton cuba untuk bangkit selepas itu untuk mencari gol penyamaan. Sebaliknya, Chelsea terus cemerlang mengadakan jaringan menerusi rembatan kencang Noni Madueke pada minit ke-37. Aksi di babak kedua bermula dilihat sedikit perlahan dengan kedua pasukan dilihat lebih banyak memegang bola di kawasan sendiri. Pada minit ke-70, Cole Palmer terus membuktikan potensi sebenar beliau dengan gol ketiga pasukan Chelsea hasil lorongan Nicholas Jackson. Ini merupakan jaringan kedua peribadi beliau dalam perlawanan ini dan jaringan ke-8 beliau dalam Liga. Usaha tuan rumah untuk mencari gol akhirnya berhasil menerusi bekas pemain pasukan Chelsea iaitu Ross Barkley yang menanduk cantik sepakan penjuru 10 minit sebelum permainan tamat. 7 minit berselang, Luton berjaya merapatkan kedudukan kepada 3-2 selepas Adebayor menyumbang gol kedua pasukan sekaligus mencarakan penyokong pasukan tuan rumah. Tambahan masa 6 minit tidak cukup buat Luton mencari jaringan penyamaan sekaligus menamatkan perlawanan dengan keputusan 3-2. Hasil Liga seterusnya menyaksikan pasukan Chelsea bakal melayani kunjungan pasukan Fulham, manakala pasukan Luton akan berdepan dengan satu lagi pasukan di zon penyingkiran iaitu pasukan Burnley di tempat lawan. Manchester City terpaksa bekerja keras sebelum tundukkan pasukan Sheffield United. Manchester City nyata menggunakan kelebihan bermain di gelanggang sendiri sebaik-baiknya selepas mereka berjaya meneruskan pasukan Sheffield 2-0 pada malam tadi. Julian Alvarez tampil mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Erling Haaland di bahagian serangan pasukan. City membuka jaringan seawal minit ke-14 perlawanan menerusi Rodri yang mudah merembat masuk bola hantaran Phil Foden. Sheffield turut mempunyai beberapa peluang berbahaya hasil percubaan Ursula namun gagal menajah gawang. Bersambung pada babak kedua, City meneruskan dominasi penguasaan bola sekaligus menyukarkan binaan serangan daripada pasukan Sheffield. Julian Alvarez kemudiannya menjadikan gol kedua pasukan pada minit ke-61 setelah menerima bola daripada Phil Foden sekali lagi. City jelas lebih kerap melakukan serangan apabila merekodkan 18 percubaan namun hanya 4 percubaan tepat yang mampu dihasilkan. Tamat perlawanan, Manchester City mengalahkan pasukan Sheffield 2-0 untuk meraih 3 mata berharga dan kini mereka berada di tangga ketiga dengan 40 mata. Douglas Luiz muncul wira pasukan Aston Villa. Pemain tengah pasukan Aston Villa, Douglas Luiz, muncul wira pasukan selepas berjaya menyempurnakan sepakan penalti pada penghujung perlawanan untuk memastikan kemenangan tipis 3-2 mereka ke atas pasukan Burnley malam tadi. Villa berjaya berada di depan terlebih dahulu menerusi jangan Leon Bailey yang dibantu oleh Oli Watkins pada minit ke-28. Burnley pula tidak perlu menunggu lama untuk kembali menyamakan kedudukan menerusi jaringan Zeki Amdoni. Selang 2 minit kemudian, Moussa Diaby kemudiannya kembali meletakkan pasukan Villa di depan pada minit ke-42, juga hasil bantuan daripada Oli Watkins. Meskipun terpaksa beraksi dengan 10 orang pemain selepas Harder Burch terpaksa dibuang padat akibat menguntit kad kuning kedua, anak buah Vincent Kompany masih lagi berjaya memperoleh gol penyamaan pada minit ke-71 hasil jaringan daripada Lil Foster. Douglas Luiz menjadi penyelamat pasukan Villa selepas menyempurnakan sepakan penalti yang dihadakan pada penghujung perlawanan untuk memastikan kemenangan berharga mereka pada malam tadi. Manchester United dimaklumkan oleh Jabatan Perhutanan selepas berjaya menundukkan pasukan Newcastle United sebelum ini. Anak buah Nuno Espirito Santo berjaya mengekalkan momentum kemenangan mereka dengan menjadikan Manchester United pula sebagai mangsa kedua secara berturut-turut. Prestasi tidak konsisten Manchester United untuk musim 2023-2024 itu terus membuatkan pengurus mereka iaitu Erik ten Hag menggaruk kepala yang tiada rambutnya. Walaupun hanya berstatus pasukan kerdil, Forest mendominasi babak pertama dengan mengatur gerakan serangan ke atas kubu pertahanan United. Ini memaksa barisan pertahanan pelawat yang diketuai oleh Rafael Varane bekerja keras mematahkan serangan tuan rumah
yang diketuai oleh Chris Wood itu. The Red Devil juga mengatur serangan ke atas kubu Forest tetapi gagal. Ketumpulan serangan kedua pasukan memastikan keputusan 0-0 kekal sehingga rehat. Bersama pada babak kedua, permainan mula rancak apabila kedua pasukan meningkatkan serangan. Tuan rumah akhirnya mendahului menerusi jaringan pemain tengah pasukan Argentina iaitu Nicolas Dominguez selepas menerima hantaran rakan senegara iaitu Gonzalo Montiel pada minit ke-64. Manchester United berjaya menyamakan kedudukan selepas golkiper pasukan Nottingham Forest iaitu Matt Turner membuat satu kesilapan apabila bola hantarannya berjaya dirampas oleh Alejandro Garnacho sebelum membuat hantaran kepada Marcus Rashford untuk menjadikan gol penyamaan. Namun pasukan Nottingham Forest tidak mengalah dan terus mencari gol dan akhirnya pasukan Nottingham Forest berjaya mendapatkan gol kemenangan mereka melalui jaringan Morgan Gibbs White dan keputusan kekal sehingga tamat perlawanan. Kedua pasukan selepas ini akan mengharungi kempen FA Cup. United bakal bertemu dengan pasukan Wigan pada awal pagi 9 Januari 2024 dengan Forest pula bakal berdepan dengan Blackpool pada 7 Januari. Pasukan Wolves mudah atasi Everton. Wolves kini tidak semakin konsisten untuk memburu kemenangan selepas berjaya mencatatkan kemenangan ketiga berturut-turut dengan menupaskan pasukan Everton 3-0 di laga sendiri. Everton yang sebelum ini begitu garang untuk memburu kemenangan kini gagal untuk mencatatkan sebarang kemenangan daripada 3 perlawanan terakhir mereka. Pemain pertahanan pasukan Wolves, Matt Skillman, berjaya meletakkan pasukan tuan rumah di depan menerusi jaringannya pada minit ke-25. Wolves terpaksa menanti sehingga ke separuh masa kedua sebelum berjaya menemui gol kedua mereka hasil jaringan daripada Matheus Cunha pada minit ke-58. Tidak sampai 10 minit selepas itu, Craig Dawson pula meletakkan nama selaku penjara dengan gol ketiga pasukan Wolves sekaligus memastikan 3 mata penuh milik mereka di Molineux malam tadi. Wolves kini berada di tangga ke-11 bergosip 28 mata dengan pasukan Chelsea yang berada di tangga ke-10 Liga. Manakala Everton masih lagi bergelut untuk menjarakan diri daripada zon penyingkiran dengan mereka kini hanya 1 mata di atas pasukan Luton yang berada di tangga ke-18 Liga. Kita lihat pula apa yang berlaku di Serie A. Fiorentina menang tipis 1-0 ke atas pasukan Torino. Napoli seri tanpa jaringan dengan pasukan Monza. Genoa seri 1 sama dengan pasukan Inter. Lazio menang 3-1 ke atas pasukan Frosinone. Atalanta menang tipis 1-0 ke atas pasukan Leeds. Cagliari seri tanpa jaringan dengan pasukan Empoli. Udinese menang 3-0 ke atas pasukan Bologna. AC Milan menang 1-0 ke atas pasukan Sassuolo. Hellas Verona tewas 1-0 kepada pasukan Salernitana. Juventus berjaya atasi pasukan Roma dengan kemenangan tipis 1-0. Dan berikut adalah kedudukan semasa Serie A Itali. Inter gagal perkukuhan kedudukan selaku pendahulu Serie A. Inter Milan yang turun selaku pasukan pelawat ketika menentang pasukan Genoa pada awal pagi semalam gagal untuk mengukuhkan kedudukan selaku pendahulu Serie A selepas hanya berjaya mencatatkan keputusan seri dengan pasukan Genoa. Inter terpaksa menanti sehingga ke minit 42 untuk penyerang veteran mereka iaitu Marco Arnautovic meletakkan gol pertama untuk pasukan Inter. Pasukan tuan rumah iaitu pasukan Genoa tidak perlu menunggu lama untuk kembali menyamakan kedudukan pada masa kecederaan di penghujung babak pertama. Menerusi Radu Dragusin, kedua pasukan terus buntu untuk memburu gol pada separuh masa kedua dan keputusan 1 sama itu terus kekal sehingga ke masa penamat. Inter masih lagi berada di atas selaku pendahulu, tetapi jurang mata sudah semakin mengecil dengan pasukan Juventus kini hanya 2 mata di belakang mereka. Juventus raih kemenangan berharga ketika bertemu dengan pasukan Roma. Pertemuan epik di antara pasukan Juventus dan juga pasukan Roma kali ini memihak kepada pasukan Juventus dengan kemenangan tipis 1-0 dalam perlawanan yang berlangsung di Turin pada awal pagi tadi. Gol tunggal hasil jaringan daripada Adrian Rabiot pada minit ke-47 sudah cukup untuk memberikan 3 mata yang berharga buat mereka untuk terus mengejar pendahulu liga iaitu pasukan Inter Milan. Roma pula kini berada dalam misi untuk kembali mengejar kedudukan 4 terbaik untuk memastikan mereka layak untuk bersaing dalam aksi Liga Juara-Juara Eropah pada musim hadapan. Kita ke perkembangan terkini jendela pembinaan pemain. Hugo Lloris sah akan sertai pasukan LAFC. Juara dunia 2018 iaitu Hugo Lloris kini sah akan berhijrah ke MLS untuk bersama dengan pasukan LAFC menjelang jendela pembinaan yang akan dibuka tidak lama lagi. LAFC telah mengesahkan dan mereka sudah bersetuju dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pasukan Spurs. Tidak pula dinyatakan dengan jelas nilai pembinaan penjaga gol veteran itu yang sebelum ini mengambil keputusan untuk berhijrah pada musim panas nanti, tetapi menukar fikirannya untuk bersetuju menerima tawaran daripada kelab MLS itu. Hugo Lloris akan dikenal sebagai legenda Spurs selepas bersama dengan pasukan itu selama 11 tahun dengan merekodkan sebanyak 447 penampilan dalam semua kejohanan. Liverpool masih lagi dalam perancangan untuk membawa masuk Kylian Mbappe. Liverpool masih lagi berminat untuk membawa masuk penyerang pasukan Paris Saint-Germain iaitu Kylian Mbappe pada 1 Januari ini memandangkan kontraknya akan tamat pada penghujung musim nanti. Hubungan baik di antara penyerang tersebut dengan pengurus The Reds iaitu Jurgen Klopp menjadi antara faktor mengapa perpindahan Mbappe ke Liverpool ada kemungkinan untuk berlaku.
Barcelona letak harapan untuk dapatkan Alex Garcia. Barcelona terus meletakkan harapan tinggi untuk cuba mendapatkan pemain tengah pasukan Girona, iaitu Alex Garcia, bagi mengukuhkan lagi posisi tengah mereka yang kini sedang dilanda dengan krisis kecederaan. Presiden pasukan Girona bagaimanapun berkeras yang pemain itu tidak akan dijual dalam masa terdekat ini. Eric Bailly sah berpindah ke pasukan Villarreal. Bekas pemain pertahanan pasukan Manchester United akhirnya kembali ke pasukan lamanya iaitu pasukan Villarreal selepas bersetuju untuk menamatkan kontrak di pasukan Besiktas secara persetujuan bersama. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.